Saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Rosli Nordin yang merupakan penolong pengurus Trax FM yang juga merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menghasilkan dokumentari Wanita Bidayuh Bergelang Tembaga Terakhir, yang mana dokumentari ini telah pun memenangi kategori audio visual program kreatif Cemerlang. Ini posternya. Ini yang merupakan di China. Program ini di China. Okey, Cik Rosli, mungkin boleh mulakan dahulu tentang dokumentari ini. Saya tengok posternya cukup menarik. Banyak cerita di sebalik poster ini. Terima kasih Ridwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berbesar hati kerana dijemput dan berkongsi inspirasi dan aspirasi penerbitan dokumentari pendek. Sebenarnya Wan, penerbitan dokumentari pendek ini merupakan projek tahun akhir ataupun FYP, di mana saya menyambung pengajian selepas meninggalkan alam universiti hampir 20 tahun di Jabatan Pengajian Media dan Komunikasi UM, Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Dan antara syarat untuk menamatkan pengajian mesti menyiapkan salah satu projek, sama ada filem pendek, sama ada kempen public service announcement, animasi, kempen penerbitan buku online, offline dan sebagainya. Dan saya memilih penerbitan dokumentari yang dekat dengan jiwa saya, dan saya memilih subjek Wanita Bidayuh Bergelang Tembaga sebab justifikasi saya senang. Malaysia ni kaya dengan etnik, kaya dengan budaya, bahasa, seni bina, makanan dan sebagainya. Dan antara keunikan ini sebenarnya kita kena ketengahkan dan angkat kepada persada dunia. Kalau kita tidak angkat dan kita tidak dokumentasikan, ia akan pupus. Dan seperti yang kita alami sekarang ini, Wanita Bidayuh Bergelang Tembaga ini sedang mengalami kepupusan, di mana tinggal 4 orang saja dan seorang telah meninggal pada Disember lalu. Dan bayangkan apabila mereka ini semakin hari meningkat usia dan pastinya akan meninggal dunia, dan kita tidak ada lagi warisan yang boleh kita banggakan. Ini adalah sebahagian daripada identiti, sebahagian daripada budaya, bangsa dan juga sejarah legasi rakyat Malaysia sendiri. Kalau ikutkan pemerhatian saya, Encik Rosli menghasilkan banyak dokumentari dan juga rancangan-rancangan, bukan saja di dalam Malaysia, malah di luar negara. Tetapi untuk mengangkat subjek yang mungkin saya kata cukup kecil skopnya ini, Wanita Bidayuh Bergelang Tembaga, ada 4 orang. Di mana Encik Rosli dapat sebenarnya? Okey, sebenarnya saya memang suka subjek yang melibatkan budaya, kerana budaya ini merupakan sebahagian daripada kehidupan kita sehari-harian, melibatkan anutan agama, melibatkan pantang larang, melibatkan bahasa, makanan, seni bina dan sebagainya. Tetapi saya memilih orang Bidayuh yang bergelang tembaga ini kerana saya melihat subjek ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Dan saya pernah membaca ketika saya menjadi wartawan penyiaran 15 tahun yang lalu, di mana salah satu sub-etnik sebenarnya di Sarawak hanya ada lebih kurang daripada 100 orang sahaja. Jadi mereka akan meningkat usia, seperti yang saya maklum tadi, mereka akan meninggal dunia, dan jika tidak didokumentasikan, di mana kita nak rujuk? Dan ini adalah salah satu warisan yang kita harus banggakan. Dan saya pernah sampai di Leiden University di Belanda. Saya lihat dokumentasi seperti buku yang disimpan di Leiden University tu, di library-nya. Dan ada satu buku tu melibatkan bahasa di Nusantara yang telah pupus, yang tidak ada langsung rujukannya, dan ada di Leiden University di Belanda. Jadi di manakah kita, tanggungjawab kita untuk menyimpan warisan khazanah negara kita ini? Dan saya terpanggil untuk mendokumentasinya dalam bentuk audiovisual kreatif, dan terhasillah Wanita Bidayuh Bergelang Tembaga Terakhir ini. Bukan sahaja audiovisual yang telah pun memenangi anugerah, sebentar lagi kita akan bercakap tentang anugerah. Di tangan saya ini kira buku jugalah, walaupun nipis, tapi ia didokumentasikan dalam bentuk buku. Apa yang terkandung dan juga beza di antara dalam bentuk buku ini berbanding dengan audio visual itu? Okey, ketika saya merancang untuk penerbitan ini, saya dikehendaki, ataupun semester pertama dikehendaki membuat proposal ataupun kertas kerja yang dihantar kepada penilai, lecturer, pensyarah saya untuk ke mana atau di manakah anda untuk menyiapkan kerja akhir tersebut. Jadi saya menghasilkan satu proposal ini, dan di dalam terkandung, selain menerbitkan dokumentari, saya menerbitkan behind the scene ataupun di sebalik tabir. Saya menggariskan perlu ada liputan media, dan liputan media yang telah dikeluarkan di harian Metro ini
Saya dapat 2 muka surat melibatkan bagaimana proses penerbitan dan penerbitan ini memerlukan pasukan produksi, juru foto, juru video yang profesional. Saya ucapkan terima kasih kepada pasukan produksi saya, iaitu Heri Naha yang merupakan juru foto di Kuching, Sarawak. Saya ucapkan terima kasih kepada videografer saya, Nanda Daus, yang buat banyak elemen kreatif dalam penerbitan tersebut. Dan saya terbitkan juga penulisan ini dalam bentuk majalah, iaitu di Dewan Budaya ini mengetengahkan apakah yang terkandung dan siapakah mereka, dan apabila kita membaca sebanyak 6 muka surat ni, kita boleh melihat bagaimana perjalanan dan pembentukan sasiah dan juga budaya orang Bidayuh ini. Dan di sini kita letakkan juga link ataupun QR code untuk pembaca melihat sendiri, menyaksikan sendiri link di YouTube tentang wanita Bidayuh bergelang tembaga terakhir ini. Bukan sahaja dokumentari dalam bentuk audio visual, dalam bentuk buku, tapi kalau anda pencinta fotografi, anda kena beli. Sebab apa? Koleksi gambar-gambarnya, betul orang kata, gambar boleh menceritakan 1001 cerita dalam ini. Kalau tengok poster di kiri dan juga di kanan saya, sungguh unik sebenarnya untuk penghasilan gambar-gambar sebegini yang mempunyai ceritanya tersendiri. Okey, kita berbalik kepada anugerah yang telah pun dimenangi, iaitu Asian College Student Short Video Exchange Exhibition tahun 2022. Mungkin boleh ceritakan tentang kategori yang telah pun dimenangi di Jilin, China. Okey, sebenarnya apabila saya menyiapkan proposal yang saya kongsikan tadi, saya menggariskan salah satunya adalah menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Saya kena bawa angkat ke peringkat antarabangsa untuk masyarakat global melihat apakah yang ada di Malaysia, di negara kita. Jadi alhamdulillah apabila saya menyiapkan laporan dan juga dokumentari ini, koordinator kepada final year project ataupun projek akhir di Jabatan Pengajian Media, Dr. Fadli, berkongsi poster dan juga makluman tentang pertandingan ini. Saya rasa ini adalah satu peluang untuk saya menghantar kerana ia mengikut spek dan juga tema pertandingan, di mana tema pertandingan adalah meraihkan kepelbagaian, diversiti budaya dan sebagainya. Jadi saya membuat persiapan kerana kalau nak menyertai pertandingan ini kita kena menyediakan sari kata. Nampak mudah menyediakan sari kata tu, tapi agak mencabar juga sebab kita kena translate, kena masukkan dan kena pastikan saiz visual dan sebagainya, dan juga kena sediakan sinopsis, kena sediakan dokumen sokongan, poster dan sebagainya, dan ia memerlukan masa dan tenaga dan juga keuangan yang stabil. Ya, berapa durasi masa dokumentari ini? Durasinya lebih kurang 11 minit 10 saat dan perbelanjaannya adalah perbelanjaan saya sendiri. Ia mengambil saya membelanjakan lebih kurang hampir RM20,000 untuk membayar talent, penerbangan, juru kamera, drone operator dan sebagainya. Dan ia merupakan salah satu investment ataupun pelaburan yang berbaloi. 11 minit dokumentari tentang suatu subjek yang cukup unik sebegini. Kalau kita lihat dokumentari National Geographic atau apa saja dokumentari yang bertaraf antarabangsa yang ditayangkan di Netflix, durasinya lebih daripada 30 minit. Itu pun kadang-kadang kita rasa macam tak cukup. Tapi untuk kompreskan semua perkara dalam 11 minit, apa cabaran Cik Rosli hadapi? Saya perlu berhadapan dengan memilih visual, audio yang berkaitan apabila kita merangka storyline ataupun menggarap visual dan juga menceritakan subjek yang diketengahkan. Kita tak boleh simply tulis tanpa melihat, menjiwai. Jadi apabila kita terlibat daripada awal sampai kita membuat penggambaran, sampai peringkat suntingan, sampailah kita membuat suara latar dan sebagainya, kita kena menjiwai. Jadi apabila kita menjiwai subjek yang kita ketengahkan, di mana saya kongsikan kenapa mereka memakai gelang tembaga ini yang dipanggil rasung dan ruyang, di mana di kaki dan tangan, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya ini dan kenapa ia semakin pupus. Ada banyak elemen yang saya ketengahkan dan sebenarnya Ridwan, di Kalimantan sendiri masih ramai lagi yang memakai gelang tembaga ini, tetapi di Malaysia hanya 4 orang saja. Jadi kalau kita nak banggakan, memang kita wajar banggakan subjek ini ataupun warisan ini, dan ada banyak lagi elemen di Sabah dan Sarawak yang belum betul-betul diterokai dan didokumentasikan dengan baik, termasuklah
inilah apabila saya membuat penggambaran, baru saya menyedari mereka mempunyai pantun. Jadi pantun dia kita tak faham, tapi bila saya dengar sangat unik dan menarik untuk kita menerokai bagaimana mereka berpantun daripada pagi sampai ke pagi esok. Itu boleh berlarutan secara spontan. Ya, secara spontan. Dan antara pantun yang telah pun dirakamkan ada dalam buku ini. Ini telah ditranslatekan. Ya, telah diterjemahkan. Ya. Mereka berpantun dalam bahasa mereka. Contoh pantun kamu kecil, Rosli boleh ingat perkataan-perkataan yang kita tak biasa? Memang tak boleh ingat, tapi ada beberapa perkataan yang memang similar kepada bahasa Melayu Sarawak, tetapi kalau kita dengar, even though sebenarnya ada terdapat 5 kategori, 5 etnik orang Bidayuh sendiri, orang Bidayuh sesama sendiri yang bukan etnik mereka pun mereka tak faham. Jadi mereka memang ada keunikan yang tersendiri, dan bayangkan kalau didokumentasikan, dijadikan rujukan dan menjadi satu bahan yang boleh diangkat ke pesada global, dan kita boleh jual kandungan yang begini, kerana kalau National Geographic boleh meletakkan bajet ataupun perbelanjaan sekitar 1 juta ringgit ataupun 2-3 juta dolar untuk menerbitkan satu dokumentari yang berdurasi mungkin 1 jam ataupun 2 jam. Apalah sangatnya kalau RM20,000. Jadi kenapa mereka mendapat hasil yang begitu hebat? Kerana pasukan penerbitan, penyelidikannya sangat bagus, perbelanjaannya tinggi, dan ia juga dipasarkan di seluruh dunia. Jadi perbelanjaan setakat 2 juta, 3 juta, mereka dapat more than 30 juta, 40 juta untuk satu kandungan yang disiarkan 1 jam atau 2 jam. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kandungan itu sendiri. Kita dokumentasikan kita punya budaya dan juga tradisi yang masih ada. Mungkin sedikit latar belakang tentang dokumentari ini. Apa yang membuatkan dokumentari ini boleh memenangi kategori tersebut? Apa keunikan yang Encik Rosli bawakan dalam dokumentari ini? Okey, apabila kita membuat mengetengah subjek tentang sesuatu budaya yang hampir pupus, kita kena menyedari apakah punca kepupusan tersebut dan bagaimanakah masyarakat atau etnik Bidayuh ini berasimilasi, beradaptasi dengan keadaan dan peredaran zaman, khususnya dalam era modernisasi. Jadi apabila mereka ini, apabila kita mengetahui punca ataupun bagaimana mereka memakai gelang tembaga ini awal usia 7 tahun atau 8 tahun, sehinggalah mereka ke peringkat lebih dewasa dan berusia ataupun peringkat tua. Sebenarnya pemakaian gelang atau rasung dan ruyang ini merupakan satu kaedah untuk mempamerkan kebangsawanan seseorang wanita Bidayuh itu sendiri, selain menjadi nilai estetika. Dan apabila seorang bakal mertua memilih bakal menantunya, mereka akan melihat pemakaian ruyang dan rasung ataupun gelang tembaga ini menjadi identiti dan kecantikan dan kejelitaan wanita Bidayuh. Kalau kita lihat ini antara sedutan daripada dokumentari yang anda hasilkan, adakah mereka memakai gelang ini setiap masa dalam kehidupan mereka? Ya. Memang mereka tidak membukanya semudah itu je. Mereka kalau nak buka pun ada tujuan tertentu. Ini proses apa? Ini mencuci dengan daun ataupun tumbuh-tumbuhan. Mereka kena cuci sebab kalau tidak tembaga ini akan berkulat. Jadi mereka kena mencucinya hampir setiap harilah. Dan difahamkan berat satu gelang lebih kurang 1 kilo ke 1.5 kilogram. Jadi agak berat sebenarnya. Adakah proses penghasilan juga ada dalam dokumentari ini? Proses penghasilan kami tidak ketengahkan kerana saya mempunyai durasi yang sangat terhad. Jadi saya lebih tekankan bagaimana mereka berasimilasi, kenapa pupus dan apakah tujuan pemakaian gelang atau ruyang dan rasung ini. Jadi saya lihat ini adalah subjek yang sangat menarik untuk diketengahkan dan boleh diangkat untuk dihantar bagi menyertai pelbagai festival dokumentari ataupun pertandingan dokumentari di luar negara. Biasanya setelah dokumentari dihasilkan, projek paper dihasilkan, mungkin akan ada sedikit idea extension atau panjang. Apa yang boleh dipanjangkan melalui dokumentari ini? Okey, apabila kita membuat penggambarannya, Ridwan, kita kena sentiasa peka. Apakah subjek, apakah visual, audio yang boleh kita rakam dan kita ketengahkan dan kita sunting dalam bentuk yang menarik. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung kepada kertas kerja, proposal dan mengarah saja juru kamera, drone operator, saya nak ini, saya nak ini. Tidak. Sebenarnya sebagai produser, sebagai penulis skrip, sebagai orang yang terlibat dalam produksi, anda kena menjiwai dan melihat dan sentiasa peka setiap pergerakan subjek, setiap penggambaran, butiran penggambaran dan sebagainya. Jadi
kena check and balance, kena alert, kena sentiasa peka dengan apa juga perubahan dan keperluan dalam penggambaran itu sendiri. Ada perancangan untuk disediakan di Kaca TV? InsyaAllah saya difahamkan akan disiarkan di RTM walaupun durasinya 11 minit 10 saat, tetapi mungkin akan mengambil slot khas ataupun slot tertentu untuk disiarkan. Jika ada kelapangan, tuan-tuan penonton boleh melihat ataupun menyaksikan, type saja di YouTube wanita bergelang tembaga terakhir ataupun The Last Bidayuh Ring Ladies, dan memang ada kat situ, ada juga behind the scene ataupun di sebalik tabir, dan ada pelbagai elemen-elemen lain yang boleh anda terokai tentang budaya pemakaian gelang tembaga dalam kalangan wanita Bidayuh ini. Subjek yang cukup menarik untuk kita tahu tentang apa yang ada di Malaysia. Kadang-kadang kita tak tahu sangat apa yang ada di Malaysia ini. Jadi salah satu yang telah pun dihasilkan dan juga diusahakan oleh Encik Rosli. Tahniah diucapkan Encik Rosli. Dan juga terima kasih juga kepada Encik Rosli kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita berkongsi tentang The Last Bidayuh Rings Lady pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, kita akan ke Perak. Selepas ini bersama dengan rakan saya Saiful yang sudah pun bersedia untuk cerita pagi di negeri Perak. Ini adalah berkaitan dengan pembiayaan pendidikan negeri Perak. Saiful, silakan.